Hai murid-murid, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Jura Zulfazli. Cikgu harap murid-murid masih bersemangat untuk belajar dari rumah. Yang belum klik subscribe, sila klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info serta maklumat terkini. Murid-murid jangan bimbang, percuma sahaja ya, tak ada bayaran apa-apa pun. Hari ini kita sambung pembelajaran kita di dalam unit 6 yaitu olahraga asas. Tajuk pembelajaran lompat terbang yaitu berkaitan dengan lompat jauh. Standard pembelajaran kita pada kali ini adalah 1.10.1 berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki serta mendarat dengan kedua-dua belah kaki pada satu jarak. 2.10.2 mengenal pasti perkaitan antara kelajuan berlari dengan jarak lompatan. 5.2.1 mempamerkan keyakinan untuk melakukan pelbagai kemahiran pergerakan. Murid-murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5, muka surat 38 dan 39 sebagai rujukan. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini, adalah lebih baik kita mengetahui apakah itu lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu acara olahraga yang memerlukan atlet mendarat sejauh yang boleh dari tempat pelepasan, di mana atlet akan berlari, melompat sebelah kaki dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki di kawasan pendaratan, yaitu pasir yang telah digembur. Murid-murid, terdapat 4 fasa di dalam lompat jauh. Yang pertama adalah fasa lari landas ataupun fasa penujuan. Yang kedua, fasa lonjakan. Yang ketiga, fasa layangan. Dan yang terakhir adalah fasa pendaratan. Atlet perlulah menguasai keempat-empat fasa di dalam lompat jauh ini. Murid-murid, di dalam fasa lari landas ataupun fasa penujuan ini, kamu perlu berlari dengan kelajuan yang maksimum tetapi terkawal menuju ke papan lonjak. Bilangan langkah larian ini berbeza di antara setiap individu. Faktor penting ialah bilangan itu mesti membolehkan kamu mencapai kepantasan yang maksimum untuk menghasilkan lonjakan yang berkesan. Dalam fasa lonjakan ini, pelompat perlu melonjak dengan menggunakan kaki yang dominan di papan lonjak, yang bergantung kepada keselesaan pelompat. Tumpuan utama fasa lonjakan ini adalah untuk mencapai lompatan yang tinggi. Oleh itu, pelompat perlulah melompat setinggi mungkin kerana ia akan mempengaruhi jarak lompatan. Lonjakan yang kuat ataupun tinggi akan menyebabkan pelompat berada lebih tinggi ataupun lebih lama berada di udara. Semakin lama berada di udara, maka semakin jauhlah jarak lompatan yang dapat dihasilkan. Murid-murid, fasa layangan ini merupakan aksi lakuan badan kamu ketika berada di udara, di mana kamu perlu ayunkan kedua-dua belah tangan ke atas, kemudian tolak badan kamu ke hadapan. Tujuan utama di dalam fasa layangan ini adalah pelompat dapat berada lebih lama di udara untuk melambatkan pendaratan, seterusnya mendapatkan jarak yang lebih jauh. Mari kita sama-sama melihat video ini. Fasa terakhir di dalam lompat jauh adalah fasa pendaratan. Fasa pendaratan merupakan sentuhan bahagian badan kamu dengan tempat mendarat, yaitu pasir yang telah digembur. Dalam fasa pendaratan ini, kamu perlu hulurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan serentak dengan mengayunkan tangan ke atas dan dibawa ke bawah. Semasa mendarat, kamu perlu fleksikan lutut untuk mengurangkan hentakan dan juga kecederaan di bahagian lutut. Murid-murid, terdapat 3 gaya di dalam lompat jauh, yaitu yang pertama gaya layar, yang kedua gaya gantung, dan yang ketiga gaya tendang kayu.
Teknik lompat jauh gaya layar ini merupakan teknik yang sesuai untuk pelompat jauh yang baru menceburi acara ini karena lompatan mudah diajar dan dilakukan. Walau bagaimanapun, gaya layar ini kurang berkesan untuk dijadikan sebagai satu teknik lompat jauh sekiranya ingin mengikuti pertandingan dalam lompat jauh, karena teknik ini menyebabkan pelompat cepat mendarat. Teknik ini memerlukan pelompat itu mengimbangi badannya dalam keadaan yang meluncur semasa dalam fasa layangan dengan merapatkan lutut ke dada dan ayun kedua-dua tangan ke atas dan ke hadapan. Gaya lompat jauh yang kedua adalah gaya gantung. Teknik gaya gantung ini memerlukan lentikan badan dan kedudukan kepala yang mendongak ke atas semasa fasa layangan awal. Bongkokkan badan sedikit dan luncurkan kaki yang dirapatkan ke hadapan semasa melakukan pendaratan. Gaya lompat jauh yang ketiga adalah gaya tendang kayu. Teknik gaya tendang kayu ini lebih sukar dan memerlukan kemahiran yang tinggi karena seseorang peserta seolah-olah berkayu 1,5 langkah ataupun 2,5 langkah di udara pada fasa layangan sebelum mendarat. Walaupun teknik gaya tendang kayu ini sukar, tetapi ia popular dan digunakan oleh kebanyakan pelompat antarabangsa. Kerana melalui teknik ini, jarak lompatan yang jauh dapat dihasilkan. Adakah murid-murid tahu siapakah pemegang rekod kebangsaan bagi acara lompat jauh? Andri Anura Anwar merupakan atlet kelahiran Tenom Sabah, merupakan pemegang rekod acara lompat jauh Malaysia dengan jarak lompatan 8.02 meter yang telah diciptanya di dalam kejohanan Sukan SEA ke-30 di Filipina. Beliau juga merupakan atlet Malaysia yang pertama yang telah melepasi jarak 8.0 meter dalam acara lompat jauh. Jadi murid-murid, tiada perkara yang mustahil, Anda pun boleh melakukannya. Kamu perlu mengelakkan daripada melakukan kesalahan yang biasa dilakukan di dalam lompat jauh, yaitu yang pertama, larian tidak mencapai tahap optimum, yang kedua, jarak langkahan yang tidak tetap dan berbeza, yang ketiga, melonjak sebelum dan selepas papan lonjak, dan yang keempat, sudut lonjakan terlalu rendah menyebabkan jarak lompatan yang dihasilkan adalah dekat. Dan yang kelima, kaki tidak diangkat tinggi dan tidak meluncurkan kaki semasa melakukan pendaratan. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini sepatutnya dielakkan daripada dilakukan ketika kamu mengikuti di dalam pertandingan lompat jauh. Langkah-langkah keselamatan yang perlu dijalankan semasa melakukan lompat jauh adalah kamu perlu lakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan sebelum melakukan lompatan. Kamu perlu pastikan kawasan lari landas dan pendaratan selamat. Pastikan pasir telah digembur terlebih dahulu. Dan kamu juga perlu pastikan papan lonjakan diletakkan dengan baik dan betul. Ini adalah bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku seperti kecederaan. Sekian sahaja perkongsian kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Maaf di atas segala kekurangan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info pembelajaran seterusnya.